Assalamualaikum, nama saya Kasizati binti Zuraidi, 11800754, merupakan pelajar Perbankan dan Kewangan Islam dari KME 1. Okey, jadi pada hari ini saya akan menerangkan tentang e-book terbaru saya, iaitu Pejuang Saham Teori Parabolik SAR. Jadi Alhamdulillah, ibu ini telah berjaya disiapkan. Terima kasih yang tidak terhingga kepada ibu bapa saya, Dr. Adli, iaitu lecturer subjek investment, adik-beradik, kawan-kawan yang sentiasa membantu dalam usaha untuk menyiapkan ibu ini. Semoga apa yang saya kongsikan dapat memberikan ilmu atau impak kepada pembaca dan semua orang yang berminat dalam menceburi bidang pasaran saham. Jadi, mari kita mula. Okay, jadi dalam isi kandungan, apa yang kita akan ceritakan adalah pertama kita akan cerita tentang pengenalan parabolik SAR. Apa itu parabolik SAR? Yang kedua, bab kedua kita akan ceritakan tentang fungsi dan strategi, iaitu tentang fungsi parabolik SAR, strategi yang kita akan gunakan. Yang ketiga, cara nak guna parabolik SAR ni dalam trading view, cara nak baca carta macam mana, lepas tu pengiraan formula parabolik SAR bagaimana, dan seterusnya gabungan dengan penunjuk lain seperti ADX. Okey, dalam bab 4 kita akan ceritakan tentang penutup, iaitu kelebihan, kelemahan parabolik SAR dan kesimpulan yang kita dapat daripada perbincangan dalam teori parabolik SAR ini. Okey, jadi kita masuk dalam bab 1, pengenalan kepada parabolik SAR. Okey, jadi apa itu parabolik SAR? Okey, parabolik SAR ni adalah singkatan kepada stop and reverse, iaitu bermaksud trend harga pada sesuatu titik telah berakhir dan akan mula berubah. Okey, jadi parabolik SAR ni diasaskan oleh J. Wallace Wilder Jr. Dan ia merupakan antara penunjuk trend yang mudah untuk digunakan oleh pelabur saham. Stop and reverse adalah bermaksud berhenti dan berbalik yang akan menunjukkan perbezaan dan waktu. Manakala maksud parabolik itu merujuk kepada garis parabola, iaitu titik-titik yang akan muncul sama ada di atas atau di bawah candlestick yang dibentuk oleh penunjuk ini. Dalam bab kedua kita akan mempelajari tentang fungsi dan strategi dalam parabolik SAR. Okey, dalam fungsi parabolik SAR, fungsi yang pertama adalah penentu arah trend. Okey, kita boleh tengok dekat muka surat 13, penentu arah trend, titik-titik yang berada di bawah candlestick menunjukkan uptrend, iaitu bullish atau dikenali sebagai trend sedang menaik. Okey, maksudnya titik-titik yang kita tengok tu dia akan berada di bawah candlestick, maksudnya di bawah harga. Maksudnya trend tu sedang menaik. Sebaliknya, kalau titik-titik yang berada di atas candlestick dia akan menunjukkan bahawa trend tu sedang menurun, downtrend. So kita boleh tengok dekat gambar rajah dekat muka surat 14. Kita tengok kalau titik-titik dia berada di atas candlestick, maksudnya trend tu sedang menurun. Okey, seterusnya fungsi yang kedua adalah menunjukkan momentum. Okey, semakin dekat titik-titik dengan candlestick, momentum semakin lemah. Maksudnya trend akan mula berhenti dan akan ada pembalikan, reversal akan berlaku. Okey, kita boleh tengok dekat gambar rajah tersebut pada muka surat 15. Okey, kita tengok titik-titik, mula-mula titik-titik tu berada di atas candlestick. Maksudnya trend sedang menurun. Dan apabila titik mula mendekati candlestick, dia akan berlaku reversal daripada downtrend kepada uptrend. Itulah yang dinamakan pembalikan. Okey, fungsi yang ketiga adalah masuk pasaran, iaitu entry market. Okey, untuk masuk pada waktu yang selamat adalah pelabur boleh masuk pada waktu dia naik dari harga bawah titik-titik di atas candlestick. Okey, boleh tengok dekat gambar rajah yang saya dah tunjukkan anak panah tu. Okey, dekat situ adalah waktu yang selamat untuk masuk, untuk buat entry ya. Sebab pada waktu tu titik-titik yang makin dekat dengan candlestick, maksudnya trend bearish tu dah nak habis. Jadi waktu tu
akan start reversal, akan start uptrend. So waktu yang selamat ataupun waktu yang terbaik untuk masuk entry market adalah pada waktu titik-titik terakhir di atas candlestick tu. Okey, fungsi yang keempat adalah keluar pasaran, exit market. Okey, bila kita nak keluar dari pasaran kan, jadi kita kena pastikan sebelum titik-titik di bawah candlestick menghampiri candlestick tersebut. Okey, boleh tengok kat gambar. Kita tengok dekat titik-titik di bawah candlestick tu. Okey, semakin dia menghampiri candlestick, maksudnya trend tu dah nak habis. Maksudnya dia akan berlaku pullback kat situ. Jadi bila kita nak keluar pada waktu yang selamat adalah bila titik-titik di bawah candlestick tu mula menghampiri candlestick. Jadi itu waktu yang selamat sebelum harga start berubah dekat situ ya. Okay, seterusnya strategi yang digunakan. Okey, jadi macam mana kita nak atur strategi dalam menggunakan penunjuk parabolic SAR ni? Okey, apa yang kita kena tahu? Kita kena tahu isyarat yang digunakan dalam penunjuk parabolic SAR ni, iaitu yang pertama, titik-titik yang dihasilkan oleh parabolic SAR dikenali sebagai garis parabola. Maksudnya dekat carta kita tu kita akan nampak titik-titik sama ada di atas candlestick atau di bawah candlestick. Itu boleh dipanggil sebagai garis parabola. Okey, jadi jika titik-titik parabola berada di bawah candlestick, maka trend sedang menaik, maksudnya bullish, uptrend. Tapi kalau titik-titik parabola di atas candlestick, maksudnya trend sedang menurun, bearish, iaitu sedang downtrend lah. Okey. Tapi signal yang diberikan tidak selalunya tepat, sebab bila kita nak gunakan penunjuk dalam teknikal analisis ni, kita tak boleh guna satu penunjuk sahaja sebab mungkin dia akan memberi signal yang salah. Jadi para pelawur digalakkan untuk menggunakan penunjuk parabolik SAR ni dengan penunjuk-penunjuk yang lain. Okey, seterusnya signal beli. Bila kita nak beli kan? Okey, jadi keadaan ni dapat dilihat apabila titik-titik di atas candlestick mula mendekati candlestick dan akan menunjukkan momentum lemah. Jadi kita boleh tengok kat gambar tu penunjuk kepada pembelian selamat. Maksudnya dekat titik-titik terakhir sebelum yang menghampiri candlestick tu, lepas saja titik tu kita boleh buat pembelian sebelum muncul titik di bawah candlestick tersebut. Maksudnya waktu tu adalah pembelian yang selamat. Okey, seterusnya signal pembelian selamat dia akan muncul apabila titik-titik di bawah candlestick menghampiri candlestick dan mula menghilang. Okey, jadi akan berlaku sebelum titik-titik di bawah candlestick muncul. Pada waktu ini harga telah naik daripada parabola menurun. Maksudnya waktu ni lah kita nak beli saham tu kan. Dekat sini adalah waktu yang selamat. Okey, selepas tu permulaan bullish atau dimaksudkan dengan titik-titik mula berada di bawah candlestick akan muncul dan ini menunjukkan signal cut loss. Okey, yang kedua adalah signal jual. Bila kita nak start jual? Okey, apabila penunjuk berhenti di bawah candlestick, maksudnya bullish, reversal akan bermula untuk menjadi bearish. Maksudnya bila titik-titik dekat bawah candlestick tu dah mula mendekati, maksudnya kan dia sedang uptrend. Bila dia sedang mendekati, maksudnya dia akan berlaku reversal daripada uptrend ke downtrend. Okey, bila start je downtrend, maksudnya titik pertama di atas candlestick muncul, maksudnya itu adalah signal jual yang selamat. Maksudnya pelabur boleh jual pada titik yang pertama muncul di atas candlestick. Sebab kalau pelabur tidak jual pada waktu itu, dikuatiri pelabur akan menanggung kerugian yang lebih banyak selepas itu. Okey, dalam bab 3 kita akan mempelajari cara menggunakan parabolic SAR. Okey, jadi yang pertama kita akan belajar cara nak setting di TradingView. Okey, yang pertama kita kena buka laman web TradingView. Okey, seperti dalam gambar yang telah saya sertakan.
Okey, kita buka guna link TradingView Malaysia. Okey, yang kedua kita pergi dekat carian, lepas tu kita pilih satu kaunter. Contoh macam saya pilih kaunter Axiata. Macam yang lain boleh pilih kaunter yang anda nak analisis. Okey. Lepas tu kita type Axiata Berhad, grup Berhad, dan kita cari. Okey, yang ketiga, bila kita dah tekan kaunter yang kita nak tadi, dia akan keluar. Jadi apa yang kita perlu buat seterusnya adalah kita tekan butang carta berciri penuh untuk mulakan analisa. Sebab kalau kita tak tekan tu, dia tak keluar carta yang penuh tau. Okey, bila dah keluar carta yang penuh, waktu ni lah kita boleh mula setting dekat kita punya carta. Okey, yang keempat, apabila dah keluar carta penuh, kita pergi kat butang penunjuk dan strategi. Okey, butang yang ada FX tu, okey, kita tekan yang tu. Okey, yang kelima, okey, kita cari penunjuk parabolik SAR dan kita tekan tu. Seterusnya, kita tekan tetapan. Okey, tetapan tu dia akan keluar dua jenis lah. Dia akan keluar untuk input dan gaya. Okey, seterusnya yang ketujuh, kita tekan tetapan dan set input seperti yang dah saya tulis dekat situ. Okey, kita mulakan dengan 0.02, kenaikan 0.02, maximum value 0.02. Okey, yang ke-8, kemudian kita pilih gaya. Okey, untuk gaya ni, dia untuk anda mudah fahami apa yang anda sedang buat. Maksudnya boleh pilih jenis garisan, nak jenis yang tebal mana, tebal sikit ke tebal lebih ke kan, nak bagi lebih jelas garisan penunjuk tu nanti. Lepas tu warna garisan boleh kita tentukan sendiri, pilih je kat situ, lepas tu kita tekan OK. Okey, seterusnya apabila kita dah selesai setting dekat TradingView tadi, kita akan dapat lihat satu carta yang penuh dan akan keluar sekali dengan penunjuk yang kita dah tetapkan tadi. Okey, jadi pada carta ni macam mana kita nak baca kan? Okey, dalam slide kali ni kita akan terangkan macam mana nak baca carta yang kita dah buat tadi. Okey, yang pertama kita boleh tengok dekat slide 30. Okey, yang pertama, trend menurun. Okey, macam ni kita nak baca. Kita nampak titik-titik berada di atas candlestick. Maksudnya, yang tu menunjukkan trend sedang menurun. Okey, yang kedua, kita tengok nombor 2 pula. Okey, titik-titik berada di bawah candlestick. Maksudnya, trend sedang menaik. Uptrend. Okey, yang ketiga, kita tengok pula signal beli yang selamat. Okey, itu yang saya maksudkan signal beli yang selamat. Bila kita nak beli? Bila titik-titik di atas candlestick mula berakhir dan sebelum titik di bawah candlestick mula muncul. Dekat hijau tu kan, dekat candlestick hijau tu. Dekat situ adalah signal beli yang selamat. Okey, seterusnya signal yang keempat, signal jual yang selamat. Okey, yang ni kita boleh jual bila? Kita jual bila titik-titik di bawah candlestick mula menghampiri candlestick dan sebelum muncul titik di atas candlestick, atau pada titik pertama pun boleh, titik pertama muncul di atas candlestick tersebut. Okey, seterusnya yang kelima, reversal atau pembalikan. Okey, maksud reversal ni adalah apabila trend tersebut sedang menurun, downtrend, dan tiba-tiba trend tersebut bertukar kepada uptrend pula. Maksudnya daripada titik-titik di atas candlestick, dia bertukar kepada titik-titik di bawah candlestick. Maksudnya sekarang ni trend sedang bullish. Okey, yang keenam, pullback, penarikan balik. Pullback ni dia bertentangan dengan reversal. Okey, pullback ni dia daripada uptrend kepada downtrend. Daripada titik-titik di bawah candlestick, dia bertukar kepada titik-titik di atas candlestick. Okey, selain tu kita boleh tengok point di mana keluar pasaran dan masuk pasaran di situ. Okey, untuk slide 32, saya dah ceritakan tadi, macam tadi kan. Okey, yang ni
boleh baca balik untuk dapatkan penjelasan yang lebih mendalam. Semua yang saya ceritakan melalui carta yang kita dah buat tadi ada pada bahagian ini. Okey, seterusnya pengiraan formula parabolik SAR. Okey, kita gunakan formula parabolik SAR ni dengan menggunakan harga tertinggi atau harga terendah dalam formula parabolik SAR ni untuk mendapatkan hasil di mana titik-titik parabola tu akan muncul. So titik tu bila kita guna formula ni kita akan dapat menghasilkan titik-titik parabola tu lah, di mana dia dekat atas candlestick ke, sama ada ataupun di bawah candlestick. Okey, jadi formula yang pertama adalah formula untuk trend menaik parabolik SAR. Okey, yang kedua adalah formula untuk trend menurun parabolik SAR. Okey, berdasarkan formula tadi, kita nak tahulah kan apa maksud yang digunakan dalam formula tersebut. Okey, yang pertama SARN, iaitu nilai semasa atau nilai sekarang lah kan. Okey, yang seterusnya SARN plus 1, nilai seterusnya. Yang ketiga extreme point, iaitu merujuk kepada harga tertinggi dalam aliran menaik iaitu uptrend, dan harga terendah dalam aliran menurun downtrend. Okey, yang terakhir adalah faktor akselerasi. Okey, faktor akselerasi ni merupakan faktor pecutan dalam formula dan dia dah ditetapkan nilainya iaitu 0.02. Okey, macam yang kita tengok tadi waktu kita setting kat trading view tu, kita setting dia punya faktor mula tu 0.02. So dia memang dah ditetapkan macam tu. Dan daripada 0.02 tadi, dia akan meningkat hingga boleh mencapai kepada 0.02 seiring dengan trend yang akan terjadi. Jadi hasil daripada penggunaan formula parabolik SAR tadi, dia akan menghasilkan titik-titik sama ada di atas atau di bawah candlestick. Okey, jadi fungsi titik-titik ni adalah untuk membantu dalam menentukan arah harga semasa dalam pasaran. Okey, jadi dalam e-book ini kita bagi satu contoh di mana gabungan parabolik SAR dengan penunjuk lain iaitu ADX, Average Fractional Index. Sebab kenapa? Sebab kalau kita guna satu penunjuk saja iaitu penunjuk parabolik SAR, dia tak dapat memberi gambaran yang jelas. Maksudnya mungkin signal yang diberikan membawa maksud false signal, iaitu signal yang salah. Jadi kita kena guna penunjuk yang lain juga. Okey, penunjuk ADX ni digunakan untuk mengenal pasti kekuatan trend. Okey, penunjuk ni dapat mengukur pergerakan harga dan memberi bacaan sama ada trend semasa kuat atau lemah. Okey, dan sekiranya bacaan ADX antara 0 hingga 25, maka trend boleh dianggap terlalu lemah. Tetapi kalau ADX ni dia menunjukkan bacaan melebihi 25, maksudnya trend adalah cukup kuat untuk dimasuki dalam pasaran saham. Okey, seterusnya, jika bacaan ADX terlalu kuat hingga melebihi 50, maka dia ada kemungkinan harga tu akan berhenti dan trend akan mula berubah di situ. Jadi kalau kita dapat bacaan ADX ni atas 50 dan ke atas, maksudnya berhati-hati. Jangan rasa macam trend tu dah trend bacaan tinggi maksudnya trend akan naik, uptrend. Tidak. Maksudnya dekat situ melebihi 50, maksudnya trend akan mula berubah. Okey, dan terakhir, jika bacaan ADX melebihi 30, maka trend dianggap lebih kuat berbanding bacaan 25. Maksudnya 25 tadi dah menunjukkan trend yang kuat. Tapi kalau atas 30, maksudnya trend tu lebih kuat berbanding 25. Maksudnya dekat situ trend tu dia menghasilkan signal yang optimum lah untuk kita masuk ke pasaran tersebut. Dan pada waktu bacaan melebihi 30 ni, dia merupakan masa yang optimum untuk kita gunakan dengan gabungan dua penunjuk, iaitu dengan parabolik SAR tadi. Okey, seterusnya macam mana kita nak setting dekat trading view ni? Okey, pertama macam tadi juga kita pilih satu counter dan kita buat macam tadi. Kita dah pilih parabolik SAR semua, lepas tu kita tambah tekan butang penunjuk dan strategi.
Maksudnya bila dah tekan tu kita tambah, kita type kat carian tu ADX. Lepas tu kita tambah masuk pangkal macam biasa. Lepas tu bila kita dah tambah duduk penunjuk ni akan muncul dekat skrin kita. Okey, bila dah muncul kita dah boleh start baca. Jadi macam mana nak baca kan? Okey, jom kita belajar. Okey, seterusnya gabungan parabolik SAR ni dengan ADX. So macam mana kita nak baca melalui carta yang telah dihasilkan. Okey, pertama, okey, boleh tengok nombor simbol yang saya dah buat dekat carta tu, nombor 1. Okey, bacaan ADX atas 50. Okey, dekat nombor 1 tu, garisan pertama biru tu dia menunjukkan bahawa yang tu garisan atas 50. Maksudnya bila atas 50, harga tu telah berhenti dan trend sedang berubah. Okey, kita boleh tengok dekat candlestick tu. Okey, dia sedang downtrend. Okey, itulah yang dimaksudkan trend sedang berubah. Okey, yang kedua kita boleh tengok bacaan ADX di atas 30. Atas 30, kita tengok garisan biru yang kedua, yang tu garisan atas 30. Maksudnya merupakan signal yang optimum untuk digunakan trend sedang menaik dan pasaran tengah stabil. Okey, kita tengok dekat carta. Nombor 2, kita tengok anak panah. Okey, sekarang tu tengah uptrend kan. Okey, kita tengok daripada titik nombor 2 tu, titik biru atas 30 tu, kita selarikan ke atas ke candlestick. Okey, kita boleh tengok maksudnya tu tengah uptrend tengah-tengah. Maksudnya dia tengah stabil. Maksudnya kita boleh masuk pada waktu ini. Waktu ini sangat merupakan waktu yang terbaik untuk kita melabur. Okey, yang ketiga, bacaan ketiga, ADX di atas 25 menunjukkan sedang kuat. Okey, kita boleh tengok dekat yang contoh. Okey, tak. Okey, yang ketiga ni, kalau atas 25 menunjukkan trend tu sedang kuat. Tapi kalau 30 lagi kuat. Okey, 25 ni macam baru menunjukkan trend tu kuat lah kan. Maksudnya okey lah kita nak masuk kat situ. Okey. Tapi sebaliknya, kalau bacaan ADX bawah 25 menunjukkan tu trend tu sedang lemah. Maksudnya downtrend lah. Contoh kita boleh tengok dekat simbol 3 tu, kita tengok kat carta. Okey, anak panah. Kita boleh tengok yang tu daripada garisan biru yang ketiga, maksudnya bawah 25, bawah bacaan 25 menunjukkan carta, menunjukkan candlestick tu sedang lemah. Trend dia tengah menurun kan dengan lemah tu. Okey, jadi inilah macam mana kita nak gabungkan antara parabolik SAR dengan ADX. Okey. Jadinya gabungan penunjuk parabolik SAR ni dia boleh dibuat dengan penunjuk-penunjuk lain juga. Contohnya macam tadi kita guna ADX. Okey, selain tu kita boleh guna RSI, iaitu Relative Strength Index. Okey, yang tu kita tak ajar dalam ni, boleh cari dekat laman web lain ataupun nanti kita akan buat ebook yang baru. Okey, yang seterusnya Moving Average Convergence Divergence, MACD. Yang ni famous juga kan. Okey, so yang ni pun boleh digabungkan dengan parabolik SAR. Jadi penunjuk parabolik SAR ni tak boleh digunakan secara bersendirian. Sebab apa? Sebab dia boleh menghasilkan signal yang salah. So kalau kita guna lebih daripada satu penunjuk, signal yang dapat dihasilkan tu lebih kuat dan lebih tepat lah. Jadi macam tu lah. Sebab tu kita kena pilih lebih dari 2 penunjuk. Okey, dan bab terakhir adalah penutup. Okey, so apa kelebihan menggunakan parabolik SAR ni? Okey, kelebihan dia adalah signal yang sebab tu kita tak boleh guna dia sendiri je. Okey, dan seterusnya jika terdapat perubahan pergerakan terhadap trend, penunjuk akan memberikan signal keluar ketika pembalikan reversal harga terjadi. Jadi kita boleh sentiasa berhati-hatilah kan bila nak uptrend, bila nak downtrend. Okey, seterusnya kelemahan parabolik SAR ni. Apa kelemahan dia? Okey, penunjuk parabolik SAR ni dia boleh memberikan signal yang salah.
Maksudnya indikator ni dia berpindah-pindah dari atas ke bawah, ataupun dan sebaliknya lah semasa pasaran dan keadaan sideway. Maksudnya pasaran lemah lah, tak tahu kan. Dia macam dia sekejap naik atas, sekejap naik bawah. Okey, lepas tu dia boleh menyebabkan kerugian kepada pelabur jika hanya berpandukan kepada penunjuk ini sahaja. Jadi sangat disarankan untuk menggunakan penunjuk parabolik SAR ni dengan penunjuk yang lain. Yang kita dapat simpulkan daripada tajuk parabolik SAR ni adalah penggunaan penunjuk parabolik SAR ni secara bersendirian adalah sangat tidak digalakkan kerana dia kurang berkesan. Jadinya kita boleh gunakan penunjuk parabolik SAR ni dengan penunjuk yang lain seperti ADX, MACD, RSI dan lain lagi untuk meningkatkan keberkesanan yang dihasilkan. Jadi signal yang diberikan oleh penunjuk parabolik SAR ni tak semestinya tepat kalau guna bersendirian sahaja, dan ianya mampu memberikan signal yang salah, yang palsu. Okey, jadi risiko penggunaan penunjuk parabolik SAR ni adalah sangat rendah dan mampu memberikan keuntungan yang tinggi kalau kita tahu macam mana cara nak gunakan dengan betul. Okey, seterusnya parabolik SAR ni dapat membantu pelabur untuk membuat keputusan untuk entry dan exit market. Tapi penggunaan penunjuk parabolik SAR ni tak digalakkan semasa pasaran sideway sebab mampu memberikan signal yang salah. Okey, itu sahaja perkongsian pada kali ini. Semoga apa yang dikongsikan dapat memberi manfaat kepada para pembaca, dan selamat beramal dan selamat melabur di pasaran.